Okay, so untuk hari ini, okay, mentafsir maklumat, okay, membina jadual dan melukis graf taburan binomial. Okay, kemudian menentukan dan menerangkan nilai mean, variance dan selisih piawai bagi taburan binomial. Dan akhir sekali ialah untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan taburan binomial. Okay, so untuk graf taburan binomial, sama juga dengan graf taburan kebarangkalian sebelum ni. Okay, bentuk dia macam ni. Okay, di mana paksi Y itu ialah untuk kebarangkalian. Okay, nilai kebarangkalian. Okay, yang untuk paksi X ialah untuk nilai R. Okay, bentuk dia sama je. Garis-garis lurus sahaja. Okay, tak perlu nak buat petak ke apa, tak payah. Awak buat satu garis lurus. Lepas tu plot sahaja. Okay, ini adalah bentuk graf taburan binomial. Sama macam graf taburan kebarangkalian yang biasa tu. Okay, ingat sebelum ni saya beritahu kan, taburan binomial kita akan guna bila dia punya percubaan tu melebihi daripada 3 percubaan. Okay, kalau yang biasa tu kita buat gambar raja pokok sampai 3 kali sahaja, 2 atau 3 kali. Okay, kalau lebih daripada tu, awak kena guna formula untuk taburan binomial. So, ingat lagi tak untuk formula taburan binomial? Formula dia, so P, X tu samakan dengan R. Okay. Mana formula dia? N, CR. Okay, lepas tu, darabkan dengan P, R, Q, N, tolakkan dengan R. Okay, ini formula dia kita akan guna. Okay, so, kita tengok latihan Kendiri 5.7. Okay, contoh dia. Okay, didapati bahawa kebarangkalian sebuah kilang elektronik menghasilkan mesin cetak yang kurang memuaskan ialah 0.05. So, 5 mesin dipilih secara rawak. Okay, so dia suruh bina taburan kebarangkalian. Jadual dulu So, jangan lupa dia punya simbol dia. X binomial. Okay, Bob nak pizza kan? Bob. Okay, X Bob nak pizza. Okay, so N ialah berapa? Dia nak 5 buah. So, N ialah 5. Okay, dan faktor yang ni dia cakap tentang kejayaan P bagi mesin cetak yang kurang memuaskan. So, 0.05. So, P ialah 0.05. So, N ialah 5. P 0.05. Okay. So, Q, okay, kita dapat 1 tolak dengan 0.05. So, dapat 0.95. Okay, baru kita jawab soalan. So, sampel dia mesti ada 5. So, X ialah okay, 0, 1, 2, 3, 4 sampai 5. Ini dia punya X dia. Okay, untuk R dia. Okay. So, untuk A, dia suruh bina jadual. Okay. Biasa bina jadual, awak boleh buat jadual ataupun awak senaraikan setiap untuk R ni. So, untuk yang pertama, kalau kebarangkalian dia X dia sama dengan 0, so awak cari nilai dia. Okay, kemudian cari satu-satulah. P, X sama dengan 1. Okay, 1 P, X sama dengan 2. P, X sama dengan 3. Okay, so P, X sama dengan 4. So, untuk S kosong, so sampel dia 5. So, C kosong. Okay, so darab dengan P dia 0.05. Kosong. Okay, 0.95. So, 5 tolak 0, 5.
Cari jawapan dia. Tekan je kalkulator. Okay. Yang kedua pun sama. 5C1. Saudara 0.05 1 0.95 5 tolak 1 4. Okay. So 5C2. Saudara 0.05 2 0.95 5 tolak 2 dapat 3. Okay. So 5C3 darab 0.05 3 0.95 2. Okay. 5C4 darab 0.05 4 0.95 1. Okay. Akhir X sama dengan 5. Okay. X sama dengan 5. So 5C5 darab 0.05. Okay. 5 tolak 5. Saya dapat 0. Okay. Setiap nilai ni awak cari. Tekan kalkulator. Okay. Ingat lagi minggu lepas. Cara tekan kalkulator. Okay. Tekan kalkulator. Yang pertama 5 C0 darab 0.05 kuasa 0. Darab 0.95 kuasa 5. So kawasan dia 0.7738. Okay. Okay. So awak kira je. So yang kedua dia dapat 0.036 0.02143. So 1 296 31. Okay, 313. Okay. Tekan je kalkulator semua ni, nilai ni. Okay. Okay, so untuk yang pertama, okay, kita dah bina jadual. So inilah jadual dia. Terpulanglah pada awak. Kalau awak nak buat kotak, buat jadual pun boleh. Terusnya, lukiskan graf. Okay, so lukislah graf. Okay, so ni P, X sama dengan A. 0.8 7 6 5 4 3. Okay. Okay. Yang bawah ni ikut dia punya R dia. So 0 1 2 3 sampai 5. 4 5. Okay, faksi bawah ni, okay, label lah. So ini ialah nilai R. Okay, so masukkan je setiap satu ni. Okay, so kalau kosong nilai dia 0.07 0.7738. So awak tanda je 0.7738. Okay, awak pakailah kertas graf awak kan. So tanda kat sini. Okay,
Okey, kemudian yang kedua, nilai dia 0.2036. 0.2036 sini kan. Sikit kan. Okay. Next 0.02. 0.02 di bawah nilai 1 kan. Dia kecil lagi kan daripada 0.1. So dia balik bawah ni. Sikit. Okay. Kemudian nilai 3 nilai tu lagi kecil. So dia menghampiri ke kosong. Pakai katagraf boleh lah tengok nilai dia. Okay. So, kalilah. Kali tegak je. Dia sambung yang tegak. Sekejap. Okay. Itulah dia punya graf dia. Okay, kemudian kita jawab soalan. Okay, untuk soalan B. Okay, so B tepat 2 buah mesin cetak kurang memuaskan. Okay, sekarang kita tengah cakap tentang kurang memuaskan. Okay, so 2 mesin. Tepat-tepat 2 mesin. Mana 2 mesin? Okay, so 2 mesin. Dekat sini lah, dekat nilai 2 ni. So nilai 2, nilai dia apa? 0.021. So P untuk X tu ialah sama dengan 2. Nilai dia 0.02143. Okay. Okay. So, untuk yang kedua. Okay. Lebih daripada sebuah mesin cetak. Okay. Antara nombor 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Dia kata dia mesti lebih daripada. Okay. Lebih daripada sebuah. So, P, X tu mesti lebih daripada 1. Okay. So, lebih daripada 1. So, tak termasuk 1 lah kan. So, dia akan jadi 2, 3, 4, 5. Okay. So, kalau kita nak tambah boleh lah. So, awak ambil lah. Okay. Ambil P 2, 3, 4, 5. Ni semua ni awak tambahkan. Okay. Nak paling mudah sebenarnya ialah ambil apa? Ambil je terus. Okay. Nilai 1 tolakkan dengan yang mana yang kita tak nak. Yang depan ni yang bulat ni tak nak. Okay. Yang saya bulatkan tu kita tak nak. So kita akan tolak dengan nilai yang itu. So kita akan tolak dengan P. X tu sama dengan 0. So tolak lagi P. X sama dengan 1. So 1 tolakkan dengan 0.7738. Tolak lagi dengan 0.2036. Dapat 0.0226. So itu jawapan dia. Next. Tengok soalan. Kalau dia bagi graf. Okay. So kita tengok sini lah. Okay. Kita tahulah paksi ni kita kena pasti. So paksi Y ni untuk kebarangkalian. So R tu ialah dia punya nilai sampel dia. Okay. So untuk A. Okay, nyatakan semua kesudahan yang mungkin bagi X. So, semua kesudahan ni lah kesudahan dia semua ni. So, X ialah kesudahan dia semua sekali. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Semua sekali. Okay. Okay. So, untuk B. Okay, B. Nyatakan nilai M bagi graf. Okay, nilai M ialah nilai yang dekat paksi Y. Ni semua ni. Okay. Ini semua ialah mewakili kebarangkalian. So, untuk setiap peristiwa, kebarangkalian dia ialah sama dengan, nilainya ialah sama dengan 1. Okay. Kita tambahkan semua, dia akan jadi nilai 1. So, kita ambil lah. 2M, tambahkan dengan M, tambahkan dengan 5/36, tambahkan dengan 1/9, tambah 1/4M, tambahkan dengan 1/36.
So dapat nilainya ialah 1. Okay. So 13/4M tambahkan dengan 5/18 sama dengan 1. So 13/4M sama dengan, okay. So 1 tolakkan dengan 5/18. Okay. 13/18. Okay. So M ialah, so darab silang lah kat situ. 4 darab dengan situ 13. Okay. Okay. So dapat 2/9. So next, untuk C, okay, dia nak nilai bagi kebarangkalian. So P tu R dia mesti melebihi ataupun sama dengan 2. Okay. So kita ambil yang melebihi daripada nilai 2. Okay. So dia punya sampel 0 sampai 5 ni kan untuk jawapan A tu. So kita ambil yang melebihi ataupun sama dengan 2. So kita ambil nombor nilai 2, 3, 4, 5. So kita tambahkanlah semua tu. Ataupun awak ambil 1, tolakkan dengan 0 dengan 1. Pun boleh. Tak ada masalah. Okay. So ambil 1, okay. 2, 3, 4, 5 itu kita nak. Yang kita tak nak ialah 0 dengan 1 ni yang kita tak nak. Yang ni kita tak nak. So kita akan ambil. So sama juga nilainya dengan 1. Tolakkan dengan, okay, P0. X sama dengan 0. Tolakkan dengan lagi P. X sama dengan 1. So 1 tolak. Okay, P0. Mana P0? Ni kan P0. Okay, 0. X dia sama 0 kan? So nilai dia ialah 1/4M. Okay. So tengok pada X dia 1. So kat sini lah. Ni. So nilai dia, kebarangkalian dia 1/9. So ambil 1/9. Okay. So nilai M tadi kita dah dapat. Nilainya ialah 2/9. So awak gantilah nilai dia. So 1 tolak 1/4. Okay. 2/9 tolak 1/9. Tolak 2/9 tolak 1/9. Okay. Jawapan dia 5/6. Okay. So dia nak peratus. Ni soalan ni. Dia nak peratus. So ini jawapan yang awak dapat ni dalam kebarangkalian. So jadikanlah 5/6 tu sebagai peratus. So darabkan dengan 100. So ambil 5/6. So darabkan dengan 100. 5, 6. Okay, darab dengan 100. Dapat jawapan 83.33%. Okay. Okay, next. Kita masuk kepada mean dengan mean, varian dan juga sisihan piawai. Okay, ini formula dia. Okay, kalau mean, okay, ni ialah simbol mu. Okay, sama dengan N darab dengan P. So, X tangguh ramai nominal. Okay, Bob nak pizza. Okay, so N tu ialah
Sampel P ialah kebarangkalian untuk kejar kejayaan, berjaya, yang berjaya. Okay. So, masuk je nilai tu dalam formula yang diberi. Okay. So, variance, ingat variance mesti ada kuasa 2. Formula untuk variance, dia mesti ada kuasa 2. Okay. Okay, biasa kalau dalam peperiksaan, dia tak tulis itu mean sama dengan apa, variance, tak ada. Dia bagi semua dalam bentuk simbol. So, awak kena tahulah. So, kalau ada kuasa 2, itu ialah ya, variance. Okay, so sesiam piawai, dia sama je. Cuma sesiam piawai, kita ambil daripada variance tu, kuasa 2 tu kita bawa ke sebelah kanan, so dia jadi punca. Itu ialah sesiam piawai. Okay. So, nilai mean dan variance dan juga sesiam piawai bagi suatu taburan normal. So, macam mana kita nak guna formula ni? Dalam soalan. So, tengok soalan latihan diri 5.8. Suatu pemboleh ubar awak, diskrit X bertaburan normal. Okay. So, X, B and P dengan min 45. Okay, dia bagi min 45. Sesiam piawai 3. Okay. So, masukkan dalam formula. So, min ialah 45. Okay, min ni ialah formula dia and P sama dengan 45. Okay, kemudian lagi dia bagi apa? Sisihan piawai. Kan? Sisihan piawai. Okay, sisihan piawai simbol dia ni. Okay, sama dengan 3. Okay, so formula sisihan piawai. Okay, kita tengok kat situ formula dia. Sisihan piawai, formula dia ialah punca N P Q. So, sama dengan 3. So, macam mana kita nak selesaikan dua persamaan ni untuk cari nilai P atau Q? Okay. So, tengok sini. Ada NP sini kan? So, NP sama dengan berapa tu? 45. So, kita gantikan saja. Okay, gantikan. So, NP tu gantikan dekat dengan 45. Okay. Q sama dengan 3. Okay. Okay. Kita gantikan NP tu dengan 45. So, kita ganti ni lah. Maksudnya ni dengan ni. Okay, ganti dengan NP tu. Okay, punca bawa ke sebelah sana. So, jadi 3 kuasa 2. So, 45Q sama dengan 3 kuasa 2. So, 45Q ialah 9. So, Q ialah 1/5. Kita kecilkan 1/5. Okay, kita dapat nilai Q. So, boleh tak cari nilai P? Boleh lah kan? Sebab P tambahkan dengan Q, nilainya ialah bersamaan dengan 1. So, P tambah. So, Q tadi kita dapat 1/5. Okay, so P ialah 5/5 tolak dengan 1/5. So, dapat 4/5. So, tolak saja. Okay. Okay, so dah dapat P. Dia suruh cari nilai N pula. Okay. N, kita ambil pada formula NP tu. Okay. So, N P ialah 45. Okay, ambil yang asal kat sini kan. So, N kita nak cari. So, P kita dah tahu nilai dia. Kita gantikan dengan 4/5. Okay, kat situ kita darabkan dia. So, dapat 45. Dia darabkan, tak silang lah. Darab 5/4. So, N dapat 56. Okay, ni cara nak guna dia punya formula dia.
Okay, nombor 3. Terdapat 5,000 orang penduduk di kampung. So, didapati 8 daripada 10 penduduk itu memiliki jalur lebar. Okay, sekarang dia tengah cakap apa yang ada jalur lebar. X, mana kan? So, N dia 5,000 orang penduduk. Okay. So, yang memiliki jalur lebar ialah 8 daripada 10. Okay. So, 8 per 10. Ini kebarangkalian dia daripada penduduk. So, kecilkan. So, 8 per 10 dia akan jadi 4 per 5. Okay. So, kita akan guna yang ni. Okay. So, N ialah 5,000. P ialah 4 per 5. Jadi, Q ialah 1 per 5. So, dia nak apa? Dia nak mean variance sisian pihak Y. So, kita guna balik formula yang ni, di atas ni. Kita pakai balik formula dia. Okay. Mean ialah NP, variance ialah NPQ. So, sisian pihak Y ialah punca NPQ. Okay. So, mean ialah N darabkan dengan P. Okay. So, N ialah 5,000. Okay, darabkan dengan 4 per 5. Darab dengan 4 per 5. Okay, dapat 4,000. Okay. So, kemudian dia nak variance. Okay, variance tu ada kuasa 2 tu kan? Okay. So, N, P, Q. Okay. So, N, P, Q. Okay. Okay, ni. NP ni nilai dia 4,000. So, 4,000 darabkan dengan Q. 1 per 5. Okay. Ni ialah sama dengan nilai ni. Min kat situ. Nak gantikan je. So, dapat 800. Okay. So, sisian pihak Y ialah formula dia punca NPQ. So, punca daripada variance ataupun punca variance. Okay. So, punca variance ialah punca 800. Okay. So, punca 800. Okay. Nilai dia 28.28. Okay. So, untuk soalan ni. Okay. Okay, next. Kita masuk kepada penyelesaian masalah yang melibatkan binomial. So, dalam satu permainan, peserta perlu meneka bilangan guli dalam sebuah botol. So, kebarangkalian memperoleh tekaan yang tepat ialah P. Okay, so cari nilai P dan bilangan kali tekaan supaya mean dan variance masing-masing ialah 36 dan 14.4. Okay, so tekaan yang tepat ialah P. So, kalau bagi tekaan yang salah, kita letak sebagai Q lah. So, mean ialah bagi 36. Okay, so variance dibagi dia bagi nilai 14.4. Okay, tadi formula dia kan? Okay, mean ialah NP. NP sama dengan 36. So, NPQ. Okay, formula dia 14. Dapat 14.4.
Okay, kita gantikan. NP ni. Okay. Masukkan kat sini. NP. So, 36 Q sama dengan 14.4. Okay, so Q ialah 14.4 perkan dengan 36. Okay, 14.4 bahagi dapat 0.4. Okay, so Q kita tahu 0.4, so automatic kita tahulah P kan. So P ialah 0.6. Okay. So kita ganti kat sini. So N 0.6 sama dengan 36. So N ialah 36 perkan dengan 0.6. So N dapat 60. Nah, ni dia suruh cari nilai P dan bilangan kali tekaan. So bilangan kali tekaan ialah 60. So nilai P ialah 0.6. So tulis sini. P ialah 0.6. So untuk B, okay, dia kata dah membuat 8 kali tekaan. Tadi bilangan tekaan je 60. Soalan ni yang beza sikit. Dia dah lain lah. Okay, so N dia dah berubah. So N ialah 8. Okay, dia nak bilangan tekaan tepat. Ialah 4 kali. Okay. So P X ialah 4. Okay. So gantikan je nilai dia. Okay, sampel 8, C 4. Okay, darab dengan P dia. Kita dah cari tadi kan. 0.6, 4. Okay, 0.4. Okay, 8 tolak 4, dapat 4. Okay, so masukkan. Okay, so dapat 0.2322. So itu jawapan dia. Okay. Boleh? Okay, macam mana kita nak guna formula yang diberi? Mean, variance dengan sistem piawai. Okay, 80% daripada murid sebuah sekolah minat mata pelajaran sains. So, satu sampel yang terdiri daripada N orang murid dipilih secara rawak daripada sekolah itu. So, keluarkan dulu maklumat dia. Okay, 80% minat sains. So, P dia. Okay, yang minat sains ialah 0.8 kebarangkalian dia. So, Q kita tahu kan? So, Q 1 tolaklah dengan 0.8 tu. Dapatlah 0.2. Jika kebarangkalian, so N kat sini, dia kata N orang murid. So, N ialah N lah. Okay. So, jika kebarangkalian bahawa semua murid minat mata pelajaran sains ialah 0.1342. Semua minat. Okay. Kalau N ni 10, so 10 semua minat. So kalau N minat, so semualah nilai N tu yang minat. Jadi P tu akan sama dengan N. Sama dengan berapa? Kalau semua minat 0.1342. Okay. Masuk dalam formula lah. Formula taburan binomial. So sampel N ni darab dengan P 0.8 N, so darab dengan Q 0.2 N tolak N, kosong. Okay, sama nilai dengan 0.2.
1, 3, 4, 2. Okay. Kan saya dah beritahu kalau atas bawah sama kan. C tu nilai dia akan sama dengan 1. So, darab 0.8 N. Okay. Apa-apa indeks dia kosong. So nilai dia 1. Okay. Soalan ni kita dah pernah buat sebelum ni. Soalan ni lebih kurang je. So 0.8 N ialah 0.1342. Okay. Ni ada kuasa N kat situ. Okay. So kita guna apa? Kita guna log 10. So log 10 0.8 N sama dengan log 10 0.1342. Okay. So N log 10 0.8 log 10 0.1342. Okay. So N ialah kita ambil log 10 0.1342 kita bahagikan dengan log 10 0.8. Okay. Okay. Okay, dapat 9.00059 kan? Okay, so N ni adalah bilangan. Okay, bilangan tak ada perpuluhan. So kita ambil je nombor tu, bulatkan je. So, ambil nombor 9. So N sama dengan 9. Okay. Okay, so next. Kita tengok B pula. B, berdasarkan jawapan di A, cari kebarangkalian bahawa kurang daripada 3 orang yang minat sains. Okay, and dia ada 9. So, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, dia kata kurang daripada 3 yang minat sains. Okay. So, kurang daripada 3 maksudnya tak termasuk 3. So, P dia X adalah kurang daripada nilai 3. So, kurang daripada nilai 3 ialah nilai apa? Yang bawah daripada nilai 3 lah. Kecil daripada nilai 3. So, 0, 1 dengan 2. Ni nilai dia. So, P sama dengan 3 ialah P X dia sama dengan 0. Kemudian kita tambah dengan P R dia sama dengan 1. Okay, tambah P sama dengan 2. Tiga-tiga dia kita ambil. 1, 2, 3. Tambahkan. Yang itu jawapan dia. Okay. So, 9 C0 darab dengan P dia 0.80. Okay. Q dia 0.2. Okay. 9 tolak 0, 9. Okay. Tambah 9 C1. Okay. Darab 0.81 0.2. Okay. 9 tolak 1, 8. Okay. Tambah dengan yang R2 pula kan. So, 9 C2 darab 0.82 0.2 9 tolak 2 7. Ni semua tambahkan. Okay, so tekanlah kalkulator. Kalkulator.
Okay, satu jawapan dia. 0.00 ke 139. Mudah kan? Ambil 4 angka bererti.